Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat lagi berada di tempat yang mulia dalam keadaan kita beriktikaf di atas masjid menunggu solat isyak berjamaah. Kita bermuzakarah mengulang kaji hukum hakam agama supaya seluruh kehidupan kita dapat dipandukan dengan panduan daripada Allah dan syariat Islam itu sendiri. Kita sambung perbincangan mengenai kafarat yang kita baca dulu baru bab pertama. Ada 8 jenis kifarat. Kifarat ni makna bayar denda lah. Ada kesalahan-kesalahan yang bila dilakukan Allah Ta'ala beri jalan untuk kita menghapuskan kesalahan tadi dengan bayar denda. Sebab kena igak lah, ada compound, ada kena denda, masuk jail dan sebagainya. Ada orang jamin, boleh tubik juga. Itu pembayaran. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang Allah Ta'ala jadikan pembayaran atau kafarah sebagai penghapus kepada kesalahan tersebut. Pertama kita baca 2 minggu lepas berkenaan dengan kifarat merosakkan puasa dengan bersetubuh atau berjima' dengan isteri di bulan Ramadan. Kita telah baca sampai di muka surat 648. Muka surat 648. Jadi kita baca dulu sekiranya dia melakukan kesalahan ini. Pertama, dia kena merdekakan hamba. Yang kedua, kalau tak ada hamba, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kena cuba juga biar boleh. Kalaulah tak mampu kerana sakit, kerana tidak ada harapan lagi nak puasa kerana dah terlalu uzur, maka dia wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap seorang mendapat secupak makanan asasi. Secupak ni murah yalah. Kalau kita ambil RM2.5 boleh dah secupak tu. Tidak dah mahal lah. Jadi untuk bayar sehari kali dengan 60. Kali dengan 60. Itu murah. Jadi paling-paling tidak dia kena bayar juga dengan memberi makanan kepada fakir miskin. Tetapi tidak perlu dia memberitahu, ni beras saya bagi ni kepada awak ni nak secupak. Secupak untuk seorang kena 60 orang. Dia tak boleh kita kata bukan 60 cupak ni. 60 cupak, 10 cupak seorang, 9 orang ya. Tak boleh. Kena cari siapa ke 60 orang fakir miskin. Jadi kena cari tu rata jugalah. Kalau kita kata sebuah salah nak beri 2.5. Nak. Beri banyak sikit kalau banyak tak apa. Sebab mazhab lain kalau dikonvert ditukar kepada beras kepada duit, dia dikira makanan asasi untuk makan 2 kali kenyang.
makan sehari. Makan 2 kali kenyang ni. Kalau nasi pak kita sekali dengan lauk ke, 2 ria setengah. Tak, nasi lemuk. Jaga-jaga dan 3 ria. Tak, 3 ria. Kalau kita kata RM3.50, RM7 seorang. Orang ada duit pakai 10 ria lah. Tak, kisilap petu besar juga bulan Ramadan. Orang lain sibuk dengan amal ibadat, kita nyata ingat. Nyagodo kau bini kau guana tak ingat lah. Jadi tak ingat. Tidur dengan isteri di siang hari bulan Ramadan, maka kena bayar tu. Bayar. Hak ni hak ringan sikitnya nak puasa 2 bulan turut-turut ni. Terberok buat kita. Nak. Hak sebulan pun tak lekat unjak, tak ada nak jaga ni. Dia 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Tapi kena cuba dulu, tak boleh kita kata hamba kira tak leh lah hak tu. Kena cuba dulu berapa hari sekat-sekat dia dah. Kalau tak leh juga, baru pindah kepada pilihan yang ketiga. Dia pilihan ni ikut turutan dia. Baik, malam ni kita tengok dari segi tajuknya, siapa yang wajib mengeluarkan kafarat merosakkan puasa. Kafarat membatalkan merosakkan puasa kena berjima pada bulan Ramadan hanyalah wajib bagi suami, ke atas suami itu. Jadi isteri tak kena lah. Ia tidak wajib kat isteri yang jima sekalipun isteri yang berada keadaan berpuasa. Sekalipun bini puasa juga, sama-sama puasa. Sama-sama wak ngiga tak ingat gitu. Pelik juga tak ingat ni. Maknanya sengaja lah. Tetapi dari segi hukum yang diwajibkan membayar kafarah hanyalah suami. Isteri dia kena bertaubat dan qada. Sehari tu batal dah. Batal lah sehari tu. Ini kerana jenayah menjima adalah lebih berat dan teruk. Maka berpatutlah suami dipertanggungjawabkan mengeluarkan kafarah. Sebab suami ni kalau dia tak sia lari ya. Tak kan isteri ambak dia benar bini dia berambak atas rumah goli bati. Dia kata mula-mula malai kare. Contohnya dia boleh. Ya jadi berlaku juga kerana suami juga mempunyai peranan tu. Sebab tu dikenakan ke atas suami. Penyebab wajibnya kafarah. Kafarah diwajibkan disebabkan kerosakan puasa 1 hari di bulan Ramadan akibat berjima dengan syarat pelakunya. Pertama, mengingati dirinya berpuasa. Dia sedarlah. Bukan kata ngiga mimpi tak sedar sungguh. Sedar berpuasa. Yang dijaga orang tak sedar ni. Mulai puasa, orang puasa belaka dia tak sedar dia puasa. Barangkali boleh berlaku kerana puasa hari pertama tak ingat. Baru belajar puasa. Boleh jadi. Boleh jadi ada orang baru masuk Islam. Umur banyak dah tapi baru belajar puasa. Lepas tu baru bini pula. Pernah. Baru bini pula. Bini-bini ni dekat dengan bulan Ramadan dah. Jadi terlupa. Dia memang dia puasa ketika tu dia terlupa. Jadi dia sedar dia berpuasa. Kalau dia ni tak sedar diri, lainlah. Yang kedua, mengetahui pengharamannya. Dia tahu haram tak boleh. Kerana ini dia panggil menceroboh kehormatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan boleh penuh dengan hormat. Sayyidus syuhur, penghulu sekalian bulan. Jadi jangan kita menceroboh. Mana melakukan perkara tak senonoh di bulan seluruh umat Islam berduyung-duyung, berlomba-lomba buat kebaikan, buat amal ibadat. Tiba-tiba dia duduk galik tidur dengan bini siang hari. Lah malam boleh, bulan Ramadan pun siang hari ni tak boleh. Lepas buka puasa boleh, dia tak ada apa-apa dah. Jadi malam tu ada peluang lagi, jadi kena sabar. Yang ketiga, tidak ada kelonggaran berbuka kerana musafir ataupun sakit. Biar ada kelonggaran berbuka, barulah dia buka kerana kelonggaran tu. Kelonggaran berbuka. Gapo dia? Musafir ataupun sakit. Ada dia kata gini, dia kecek bini dia, ginilah kita buka dulu baru kita tidur. Tidur sekali. Atau kena kibarat juga.
Sebab dia tidak ada kebenaran berbuka. Tapi dia kecek kata tak apa, kita buka dulu, saya apalah kita qada lah. Kita qada lepas raya, kita qada lalu. Dia kata. Jadi kena kifarat juga. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kebenaran berbuka. Dia bukan sakit, dia bukan musafir. Ini bila mana cukup syarat tadi, berlaku juga pelanggaran terhadap penghormatan bulan Ramadan, maka diwajibkan ke atas suami membayar kafarah. Suami PJJ. Kalau musafir tak apa, dia boleh buka puasa lah. Dia boleh buka puasa. Jadi misalnya ada boleh jadi pasangan duka lara, dia panggil duka lara ni, isteri duk lai, suami duk lai. Jadi ada giliran suami enggak pergi pak bini hari Jumaat misalnya. Ada pergi sapalah Zuhur. Zuhur misalnya, tolok subuh lagi. Jadi siapa-siapa lepas subuh dah Zuhur. Berat. Tapi dia tak puasa sebab dia musafir. Tak. Dia pun nak pergi sehari je. Nak balik pula. Jadi ketika itu kalau dia dibenarkan berbuka kerana musafir dia, maka boleh dia berbuka. Bila dia berbuka, dia pun tidur dengan isteri dia, dia tidak benar bayar kifarat. Tapi isteri dia tu dia berdosa lah, isteri dia tu. Berdosa sebab buka puasa dengan tidak dibolehkan. Dia kena ambil kaedah lah, kena boleh sabar lah. Ada masa tu ada lagi. Sabar sehingga malam. Biar dia buka puasa dulu. Dia taubat nasuha pun bayar kifarat ni wajib juga. Taubat nasuha pun dia buat tu, dia dengan bertaubat sahaja tidak cukup. Sebab dia terlibat dengan kena bayar denda. Denda berbentuk keuangan ataupun makanan tadi. Kena bayar juga. Orang yang melakukan kerana keadaan lupa ataupun tidak mengetahui pengharaman atau merosakkan bukan puasa Ramadan. Kalau bukan puasa Ramadan tak apa. Puasa sunat lah. Atau berbuka dengan sengaja tetapi bukan dengan jima, ataupun bermusafir yang dibenarkan. Musafir yang dibenarkan, dia berbuka lalu dia berjima, maka dia tidak dikenakan kafarah. Dalam semua keadaan ini dia wajib diqadakkan sahaja. Ini pendapat ni. Itulah hak tadi ada hak jenis kecek buka dulu tu pun ada lagi khilaf ulama yang, tapi pendapat lebih kuatnya kalau sengaja buka dulu dengan niat nak jima, kena juga bayar kifarah. Tu. Baik. Niat sewaktu melakukan kafarah, isyaratkan berniat sewaktu melakukan kafarah, iaitu dengan berniat membebaskan hamba. Mula-mulalah dia beli hamba, dia pun niat aku bebaskan hamba ini kerana membayar denda kesalahan setubuh isteri bulan Ramadan, atau kifarat jima dia tu. Dia berpuasa gitu juga, saja aku puasa wajib atas aku kerana kifarat setubuh dengan isteri bulan Ramadan. Kena sebut puasa ni biar jelas puasa sunat ke, puasa qada ke, ni puasa kifarat. Puasa kifarat. Atau beri makan, kalau dia waktu ambil makan ni hak kata kena beri makan ni 10 orang, setiap seorang secupuk tu, dia kena niat dia tak perlu dia royak kat orang, niat dalam hati. Masa beri pun tak perlu dia royak dah lah. Niat ni cukup dia beli beras kat misalnya 60 supik. Kena lebih sikit dah. Secupuk ni sikit sangat. Secupuk ni tak sampai sekilo secupuk ni. Sikit sangat. Lah ni ada orang jual beras kita kata 2 kilo. Ada orang jual beras segatai ni 2.7 kilo je segatai tu, segatai Baghdad tu. Beli hak segatai Baghdad tu RM7.5, RM7 ya. RM7 ya segatai Baghdad hang boleh jual tu. RM7 tu RM7.5. Tu untuk orang buat bayar kifarah, buat bayar fidyah dan sebagainya,
mudah pakai beli 60 supik kan, wis supik sore kepada fakir miskin. Tu. Dan niat stoko ya. Ni berah aku beli ni sebanyak 60 supik ni ialah untuk bayar kifarat kepada fakir miskin. Niat bukan niat sore-sore, niat stoko gitu, cukup dah. Ya? Kalau 5 hari dia kena ganda 5 kali 60. Ganda. Minggu pertama pun lupa juga, minggu kedua lupa pula. Dalam sebulan Ramadan 5 kali. Berlaku benda tadi 5 kali kena bayar kifarat. Kalau ada hamba 5 orang kena bebaskan. Tu benar-benar ni. Hak ni lebih vitamin kau mana. Jadi kena berjaga-jagalah. Dia kalau berlaku 2 hari 2 kali kifarat, 2 kifarat. Banyak kalah lah. Kena sabarlah. Puasa setahun. Setahun dah. Sehari 2 bulan. Sehari 2 setahun puasa pakai lembek dengan gitu, pakai dok dah. Muka tak nak buat dah. Jadi kena berjaga-jaga. Dia kata tidak cukup sewaktu melakukannya dengan niat secara mutlak. Secara mutlak ni tiada ikatan dengan kifarat. Kita tak ayat langsung. Untuk membebaskan hamba atas semata-mata berpuasa atau sewaktu mengeluarkan makanan yang diwajibkan. Aku ni bayar kifarat. Ya kena wayak juga kifarat gapo tu. Ataupun kita kena wayak denda kita, kesalahan kita tu. Ini kerana perkara-perkara ini mungkin diwajibkan kerana nazar. Ada kifarat nazar, ada kifarat sumpah. Banyak lagi kifarat-kifarat ni. Jadi untuk membezakan benda yang kita buat, inilah fungsi niat. Niat ni untuk membezakan di antara suatu benda dengan suatu benda lain. Pos sembahyang. Sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang sunat pun 2 rakaat. Sembahyang subuh boleh tak baca kunut. Beza mana subuh dengan sembahyang sunat subuh? Niat lah. Niat tu. Niat membezakan. Wajib qada bersama kafarah. Bukan kifarat saja, qada pun kena ni. Antara perkara yang perlu diketahui ialah pelaku jima di bulan Ramadan wajib mengeluarkan kafarah dan mengqada puasa yang batal kerana jima tadi. Kena qada juga. Isteri yang dijima wajib mengqadakannya walaupun tidak mengeluarkan kifarat. Isteri qada saja. Ringan sikit. Baik, berbilanya kifarat dengan berulang-ulang berlakunya jima tadi di bulan Ramadan. Bila 2 hari pada bulan Ramadan maka wajib qada dan 2 kifarat. Wajib qada 2 hari. Kalau 2 hari. Kalau berlaku 3 kali. Tapi kalau hari sama tu lain lah. Makna 2 hari dia menceroboh. 2 hari menceroboh. Kalau 3 hari sepanjang bulan Ramadan tu 3 kifarat dan kena qada 3 hari. Itu dari segi hukum. Dalil wajib kafarat puasa kena jima pada bulan Ramadan. Dalilnya ialah hadis riwayat Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari. Dan selain keduanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya. Ini ada satu cerita ni, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malak qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. وفي رواية في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Ini cerita di zaman Nabi dah berlaku benar ni. Sebab tu kita dapat tahu hukum. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tiba-tiba seorang lelaki datang menemuinya. Zaman Nabi ni dia tahu Nabi ni tempat rujukan. Jadi dia tak malu untuk bertanya hukum supaya dia selamat. Depan ramai lah ni, katanya, wahai Rasulullah, aku telah musnah. Punah dah kawan. Kalau bahasa kita punah dah. Ni depan ada sahabat-sahabat Nabi. Nabi tanya dia, apa yang terjadi kepada kamu? Oh, katanya, aku telah menjima isteriku dan kerana berpuasa. Setengah riwayat disebut dalam berpuasa bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apakah kamu memiliki hamba yang boleh kamu bebaskan? Ada hamba kah? Zaman ni hamba ada lagi zaman itu. Kalau orang kaya-kaya dia ada hamba. Kadang-kadang hamba tu pusaka daripada keluarga. Dia jawab, tidak ada. Kata baginda, apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya, tak boleh, tak gerak juga. Tak mampu dah, hamba sakit dah. Tapi puasa tak boleh, tidur dengan bini boleh. Pelik juga ni. Tanya baginda, apakah kamu memiliki makanan untuk bagi 60 orang fakir miskin? Ada kau tak berah-berah di rumah gandum kau? Nak agih bagi 60 orang miskin ni? Jawab dia, tak ada juga. Tak ada berlaku. 3 wajib tak ada berlaku. Nak buat ke mana dia? Kalau tak ada berlaku, dia akan menanggung. Menanggung, dia panggil ala zimmah. Dia akan menanggung sehingga dia mampu, sehingga dia ada. Kalau takdir dia mati pun, daripada harta pusaka dia tu kena bayar. Kifarat tu kan, video kifarat tu sebahagiannya kena pesah dengan harta pusaka. Kalaulah harta pusaka ni masa dia hidup ni, misalnya rumah tak boleh kena jual, kereta tak boleh kena jual, tapi bila dia mati, untuk bayar kifarat dia kena jual lah. Tak, kena jual, kena selesai ke hak tu baru bagi pusaka. Pecah rahsia nak buat guan. Dalam keadaan itu Nabi dia sekejap tergamai Nabi. Penat dia ni. Tak, suruh merdeka hamba tak ada. Suruh puasa tak urut. Suruh makan orang miskin tak ada berlaku. Nabi dia. Lalu Nabi dibawa dengan satu farak, satu bekas dibuat daripada daun kurma macam guni lah. Ia penuh dengan buah kurma. Kata baginda, buah kurma ni makanan yang boleh mengenyangkan buah kurma ni. Seguni ni boleh 60 orang. Seguni ni. Kalau 3 orang boleh bagilah. Mana untuk secupok sore tu. Jadi Nabi kata, mana orang tadi? Aina sa'il? Mana orang nanya tak ni? Dia duduk tunggu lagu mana nak pesan masalah dia ni. Jawab lelaki tu, saya ya Rasulullah, saya ada lagi ni, ada ni. Duduk tunggu masalah ni. Nak lagu mana? Kata baginda, ambillah ini dan sedekahkannya. Ambil ni, pergi bagi kepada orang-orang miskin. Ambil ni. Kata lelaki itu, apakah untuk orang yang lebih miskin daripada aku, wahai Rasulullah? Demi Allah tidak ada ahli rumah di Madinah ini yang lebih miskin daripada ahli rumahku. Nak wis siapa dia kata? Nak wis kau yang lebih miskin pada hamba tak ada dah. Hamba paling miskin sekali. Penak ni dalam miskin. Nak berona pula. Jadi bila dia kata nak wis siapa kepada orang miskin, hamba paling miskin tak ada dah di antara Madinah ni, hamba miskin sekali dah. Nabi sehingga suka Nabi. Ketawa Nabi sehingga kelihatan gigi taringnya. Makna suka, lucu kaklah orang ni, lucu pesi dia ni. Dalam miskin nak jaga tu pun tak boleh. Orang sedekah kat orang akhir boleh dia berlaku. Kemudian Nabi kata tak apalah. Ambil ni, pergi makan kali keluarga mula pakai lesang gitu. Tak ada orang nak buat ni. Maknanya Islam ni dia nak bila sesuatu berlaku boleh manfaat kepada orang ramai. Ada manfaat kepada orang ramai. Jadi banyak Islam buat hukum-hukum ini, dia tidak sampai menghancurkan harta atau membazirkan harta. Contoh kita kata seorang boleh anak yang baru
tak dilahirkan. Kemudian dia cukur, itu dia cukur rambut. Kemudian dia sunat timbang dengan timbangan rambut tadi sama ada kalau orang kaya dengan nilai emas, orang miskin nilai perak. Jadi dengan nilai yang tadi dia sedekah kepada fakir miskin. Jadi Islam tu Islam. Bahagia fakir miskin ni ada semua. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan lumrah kehidupan ni bukan semua orang ni kaya belaka. Jadi bahagia dia tu ada. Jadi kita kena tengoklah, inilah keindahan Islam. Ulama berkata fakir miskin yang mampu memberi makanan kepada keluarganya tidak dibenarkan beri makanan kafarah kesalahan kepada keluarganya sendiri. Ini beza. Orang ni tak ada miskin benar. Tapi kalaulah makan yang untuk keluarga dia ada dah, makan ni hak orang sedekah tak ni, contoh Nabi sedekah tu, dia kena bagi orang lain pula. Hak ni dia pun sesak benar dia. Habis-habis miskin. Jadi ketika itu barulah dia boleh ambil makan kifarat dia sendiri. Makan kepada keluarga dia sendiri. Jadi kan itulah apa yang disebut dalam hadis ini hanyalah dikhususkan untuk lelaki ni sahaja. Jadi hukum makan kepada dia sendiri ni lelaki ni sahaja. Sepatutnya dia kena bagi kepada orang lain, kerana ketika itu kalau kita cari-cari ada lagi orang lain yang miskin yang setara dengan dia. Cuma di Madinah ni tak ada dah, dia paling miskin sekali. Dia kadang-kadang orang miskin ni dia tidak nak ejah apa nak susun. Seumpama kita kata dalam perancangan keluarga kan, orang-orang miskin kadang-kadang dah dia miskin, anak ramai pula. Curoteng anak dah. Dia bukan nak tapi kehidupan kan. Dia tak reti nak pergi cocok kau nak makan perancang, kau nak ambil ubat kau ke apa. Tapi muka tak ada main lain, main dia dengan bini dia ya ada kan. Kau makan apa boleh anak. Mula-mula seorang setahun, lepas tu tukar pula setahun, lepas tu setahun, lepas tu setahun. Hak tolong ya tu. Akhirnya 15 orang. Nah. Jadi oleh kerana boleh jadi begitulah lumrah. Bila mana kesempitan hidup ni banyak, kadang-kadang berlaku kita tidak sempat untuk merancang dengan baik. Tak merancang dengan baik. Anak dia ramai agak nak jaga pun tak ada. Kadang-kadang berlaku pula masalah akhlak, masalah gotuga ni. Jadi kerana itulah Islam minta kita hak ada kelebihan ni sentiasa pantau tengok, bantu. Bukan dia nak begitu pun, tapi dia terjadi begitu kerana keadaan. Kadang-kadang keadaan yang dia hadapi itu tidak dapat melepaskan dia daripada kepompong ataupun perangkap itu. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala nak benar kita orang-orang yang ada kelapangan ni jenguklah kiri kanan kita, belakang depan jiran-jiran yang miskin yang perlu dibantu, kita bantu. Dan membantu mereka ni lah, ni konsep Islam. Dalam kiparak semua lapis kiparak ni ada konsep membantu orang Islam yang memerlukan. Baik, seterusnya kafarat musafir dan pesakit yang tidak mengqadakan puasa pada tahun ia ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan musafir atau sakit, sebab ia benar ni, maka dia wajib mengqadakannya pada tahun yang sama yang ditinggalkannya sebelum datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Ni Ramadan nak mari dah ni. Dalam 20 sebulan lebih lagi lah. Malam ni dah berapa Rejab dah ni? Dah 23 Rejab dah. Maknanya sudah kita kata 37 hari lagi nak puasa. Jadi kalau ada orang puas yang belum tamat qada puasa, kena qada dah ni. Tak seduk main hero tak gaduh kabar-kabar mari hik tak ada nak qada. Tak. Jadi kena qada. Kalau kita langkah tahun ada kiparaknya. Kiparak walaupun dia tinggal kerana dibenarkan, kerana haid, kerana uzur, kerana musafir, tapi dia wajib qada puasa itu dalam tahun yang sama. Firman Allah Ta'ala ni, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, tak salah berbuka. Maka wajiblah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Kena gantilah. Sekiranya dia tidak mengqadhakannya kerana mengambil ringan tentangnya sehingga masuk bulan Ramadan tahun yang berikutnya, maka dia berdosa. Dosa adalah cuai. Daun dia wajib qadha serta mengeluarkan kifarat. Kalau dia qadha tahun yang sama, qadha saja, kifarat tak kena. Kalau lakoh tahu, hak tahun lepas sampai Ramadan ni tak qadha lagi. Kena qadha lepas Ramadan tu, qadha bersama dengan bayar kifarat. Kifaratnya ialah muris cupak makanan asasi negeri itu untuk setiap hari yang ditinggalkan kepada fakir miskin. Bertambahnya kafarat dengan bertambahnya tahun. Ni orang panggil kadang-kadang jadi bayar fidyah puasa ni, bayar kifarat puasa ni selori ni, selori. Nah, misalnya gini berlaku. Goliknya umur 15 ni akhir balik lah. Golik. Umur 15 tu akhir balik lah. Jadi ada orang kita ni umur 15 tak puasa lagi. Umur 16 tak puasa lagi. Mungkin dia kata dia bererti Islam. Dia ingat-ingat dia puasa umur 25 misalnya. Makna 10 tahun dia tak puasa, 10 kali Ramadan tak puasa. Jadi hak dia umur 15 tu berganda setiap tahun. Berganda tu. Setiap misalnya dia tinggal sehari ya. Dia tinggal sehari pada tahun kita kata 1440. Dan ni 42, 2 tahun lepas tinggal sehari. 1441 dia tak qadha. Tak qadha, cepat. Lepas tu dia masuk pula 1442 ni tahun ni. Dah. Misalnya tak qadha juga sampai ke Ramadan. Jadi dia kena qadha sehari, bayar 2 cupuk lah. Bak langkah 2 tahun. Kalau langkah 2 tahun 2 cupuk atas sehari. Kalau langkah 10 tahun atas sehari 10 cupuk. Nah, kalau sedar diri umur 60, tu belori tu. Bayar dia. Tu sehari. Kat ni dia main sebulan, dia kata ingat-ingat masa cukup puasa umur 20 baru cukup. Sebelum tu gak puasa nipu ada kata walau puasa cukup. Hak jadi sungguh 3 hari barangkali sebulan. Zaman-zaman muda boleh jadi. Jadi kena bayar kifarat tu. Kifarat ni bertambah dengan bertambahnya tahun. Apabila dia melewatkan qadha sehingga masuk Ramadan yang kedua, maka wajib atasnya 2 cupuk bagi setiap hari yang ditinggalkan berserta qadha. Qadha tak bertambah. Bayar makan ni cupuk tu bertambah. Kalau qadha kena bertambah tak habis umur. Tapi bayaran ni boleh. Boleh. Kalau dia tak mampu boleh dibantu oleh anak-anak dia. Tak, dia boleh menerima sedekah. Dengan sedekah dia boleh buat bayar. Mana cara Islamnya sentiasa melihat sumbangan bantu orang miskin ni ada di dalam pertimbangan. Begitulah seterusnya. Sekiranya keuzuran seperti sakit berterusan sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya, sakit pula, maka dia hanya diwajibkan mengqadha puasanya saja. Kalau sakit lain pula. Ini orang Kelantan kata bukan sakit tak qadha kerana tak si qadha. Kata bahasa Kelantan panggil makna kau. Wak tak reti, wak dono gitu. Kalau dia puasa, dia qadha jadi dah. Tapi wak tak reti, tak apalah, dah. Esok kita qadha, Lakah tahu. Jadi waktu kena bayar berganda. Tapi kalau lah dia tak boleh puasa kerana sakit, misalnya siapa umur berat dah, nak cari PT pun mari bukan stoko. Jadi mengambil masa lah untuk menghabiskan tu. Oleh kerana dia sakit, tidak dibebankan dia untuk bertambahnya bayaran fidyah, bayaran kifarat puasa tu. Jadi dia puasa sehari, bayar atas hari tu misalnya 2 cupuk. Tapi dia dah 10 tahun dah, tapi ke 2 cupuk dah. Boleh juga sekiranya dia tak mampu kerana uzur dan kerana sakit.
Sekiranya dia mati sebelum mampu mengqadhakannya, maka tiada apa-apa di atasnya yang uzur tadi. Uzur tu. Dia buat dah tapi tak ada habis. Sekiranya dia masih mampu mengqadhakannya tetapi tidak mengqadhakannya, maka disunatkan agar walinya berpuasa baginya sebagai ganti hari-hari yang ditinggalkannya. Misalnya gini, seorang itu tinggal puasa Ramadan tahun lepas. Nah, misalnya keluarga kita lah, takutnya tuk kita ke ayah kita ke, Ramadan itu dia kadang-kadang dia sakit, dia boleh puasa, kadang-kadang tak boleh puasa. Nah, dia pun tinggal puasa 2-3 hari. Kita ambil 3 hari lah ayah kita tinggal. Lepas tamat Ramadan masuk bulan Syawal, dia pun sakit. Sakit tu tak ada masa dia nak qada. Tak, sakit lepas seminggu mati. Dia tinggal tu kerana sakit tu. Sakit bulan Ramadan. Kemudian oleh kerana dia tidak pernah ada masa untuk qada kerana masih ditimpa sakit ketika itu, dia tak kena qada. Tak kena qada. Itu masalah pertama. Masalah kedua dia kata, kalaulah misalnya lepas tamat Ramadan masuk bulan Syawal, dia segar boleh seminggu. Lepas tu sakit, lepas tu segar boleh seminggu. Masa segar pun dia tak qada juga. Lepas tu mati. Habis bulan Syawal mati. Mati. Ketika itu sunat. Disebut sini dia kata maka disunatkan agar walinya berpuasa baginya sebagai ganti hari-hari yang ditinggalkannya. Tak wajib juga. Sunat. Sunat wali dia siapa dia? Anak dia. Anak dia lah wali dia ni. Anak dia ni tolong ganti. Misalnya 3 hari, kau silah mau ambil sehari. Dah habis sulu ambil sehari, hak tengah ambil sehari, bosu ambil sehari. Kalau 3 hari, tolong ganti. Boleh juga. Kalau dia tak saya ganti, bayar kifarat. Sebab dia kata sunat ganti. Tapi kalau dah ganti dengan puasa, tak perlu kifarat. Tetapi kalau dia tak nak puasa, bagaimana pok kita ni? Ayah tinggal ni 10 hari ni. Kan kita tanda 10 hari. Lagu mana pakai jemuk kira lah. Siapa rasa nak puasa, tolong puasa ke ayah ni. Dengung belakang air. Letih tak gerak. Lagu mana mu? Tak sanggup. Tak sanggup belakang, tak apa. Dia boleh pindah kepada bayar kifarat. Kifarat 10 hari itu tak adalah secukup untuk 1 hari. Bayar kifarat. Setengah pendapat ulama dalam bab memilih sama ada kita nak bayar dengan puasa ke, nak ganti, waris nak ganti ataupun nak terus pilih nak bayar fidyah, setengah pendapat afdal bayar fidyah dengan berah, dengan makanan, lepas jugalah untuk ayah dia tu. Lepas juga afdal. Kenapa afdal? Kerana kebaikan tu sampai melimpah kepada orang miskin yang patut dia adalah bantuan-bantuan. Itu pendapat ulama, memilih kifarat membayar makanan lebih afdal daripada ahli keluarga memilih untuk puasa. Tapi kalau keluarga tu tak ada duit nyepakat puasa, molek juga. Buat kita ni duit tak ada belaka ni. Puasa lah sikit sore, 2 hari sore, bukan berat pun boleh puasa sunat kita. Nah, kita niat qada dulu. Qada untuk ayah yang meninggal, untuk mak yang meninggal. Itu dia boleh juga. Sebab tu dia kata sunat. Maka disunatkan agar walinya berpuasa baginya sebagai ganti hari-hari yang ditinggalkannya. Sekiranya wali tidak berpuasa bagi pihaknya, tak sore abuk tak boleh puasa, maka wajib diberikan makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan sebanyak 1 cupuk. Sehari secupuk sikit ni. Pemberian tersebut diambil daripada harta pusakanya. Ketika itu kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla terlepas. Jadi kifarat, video, zakat, semua ni hutang dan sebagainya ambil harta pusaka si mati. Kalau menatu, dia sunat wali dia. Wali ni orang yang berhak menerima pusaka. Pusaka. Tidak boleh orang lain. Tidak kata
tulu poso kayah kawin wi. Kawin wi 50 ya. Nah, tak boleh. Dia nak wali. Orang ada hubungan yang sepatutnya boleh pusaka ayah dia tak ni. Sesiapa yang boleh pusaka tu dikira wali. Maksud wali ni ahli pusaka si mati. Kalau menatu ni tak boleh. Tidaklah. Jadi kalau main boleh bayar gitu sedak semua ada piti. Tulu poso kayah kawin. Nah, misalnya dia pun malah tak apa nak gaji. Kawan nak mati dah ni, tolong ngaji Quran. Ni kawan CPS juta wak 1000 kali hotel tak apa dah dia kata. Bayar ke orang. Jadi tidak perlu lah gitu. Sebab dia sebut sini ialah waliyu. Ni hadis Nabi ni, barang siapa yang mati dan dia masih belum mengqada puasa Ramadannya, maka telah diberi makan untuknya bagi setiap hari yang ditinggalkan seorang miskin. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Barang siapa yang mati dan masih ada atasnya puasa, maka walinya hendaklah berpuasa untuknya. Wali dia. Kena puasa untuk dia tu di kalangan wali-wali dia. Tak apalah. Siapa-siapa yang berhak dapat pusaka tu. Sebab apa? Kalau dia puasa, tak kuranglah pusaka tu. Kalau pakat tak si puasa, ambil pusaka tu. Ganti. Sebab tu dia kait dengan wali tu, ahli pusaka saja yang mengganti puasa tu. Itulah perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung semula kiparat yang ketiga daripada 8 jenis kiparat yang disebut dalam kitab kita ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.